Gitu. Penting tu. Ya, okey, 1, 2, 3. Kisah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil qail. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil qail. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita bersua di alam online, alam maya, untuk sama-sama kita menambahkan ilmu, bermuzakarah, mengisi pengisian-pengisian dalaman rohani, mengisi pengisian-pengisian minda sesuai dengan apa yang Nabi SAW nyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui jalan yang padanya ada majlis ilmu, kuliah online, ceramah, muzakarah dan yang seumpamanya yang mempunyai nilai ilmu, Allah akan permudahkan jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana Allah boleh permudahkan jalan menuju ke syurga Allah dengan majlis ilmu ini? Seperti mana yang kita tahu bahawa life is about making choices. Speaking sikit tuan-tuan malam ni. Kehidupan adalah pada membuat pilihan. Ya. Dalam satu hari kita membuat pilihan, kajian mengatakan 200 hingga 250 pilihan ataupun pilihan lah yang kita terpaksa buat secara sedar ataupun tidak sedar. Nak konah kanan, nak konah kiri, nak solat, nak solat, nak tengok berita, nak pegang Quran. Pilihan yang dibuat dalam sehari. Maka kalaulah misalnya hati kita disirami iman, minda kita disirami ilmu, ya, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, maka pilihan-pilihan yang kita nak buat dalam seharian yang begitu banyak itu, insya-Allah akan selari dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Tetapi kalaulah misalnya hati kita gersang daripada siraman iman, otak gersang daripada siraman ilmu di majlis-majlis ilmu yang seumpama ini, maka pilihan-pilihan yang begitu banyak kat dalam dunia ini yang memang kehidupan ini adalah pada membuat pilihan, mungkin kemungkinan besar kita akan tersilap membuat pilihan. Bila pilihan silap, maka Allah murka. Bila Allah murka, dapat dosa. Bila dapat dosa, masuk neraka. Bila masuk neraka, badan muka. Sebaliknya, kalaulah misalnya kita menghadiri majlis ilmu macam ni, hati disirami dengan iman, kemudian minda disirami dengan ilmu, dibajai, insya-Allah maka pilihan-pilihan yang banyak itu akan tepat dengan Allah dan Rasul kehendaki. Maka bila tepat, Allah redha dan suka. Bila suka, dapat pahala. Bila dapat pahala, tiket ke syurga. Bila masuk syurga, Alhamdulillah, betul lah apa yang Nabi kata tadi, majlis ilmu yang kita hadiri mempermudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak ingatkan juga bahawa tuan-tuan, kita dah masuk PKP 3.0. Menunjukkan itu adalah satu benda yang serius dan COVID-19 ini adalah benar. Bukan main-main, kes kematian adalah betul. Ya, maka oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mengambil muhasabah, mengambil peringatan
untuk sama-sama kita ber-PKP dan berkuarantin di rumah. Jangan pergi ke mana-mana jika tak ada keperluan yang sangat mendesak. Sebab sesungguhnya apabila rantaian COVID-19 ini tidak berjaya diputuskan, maka virus ini akan bermutasi mengikut para doktor cakap bermutasi. Bila bermutasi, berkembang biak, menjadi semakin ganas, dia akan menjadi varian-varian yang baru seperti varian Afrika, varian India dan seumpama dengannya, yang mengakibatkan swab test pun tak ada yang negatif, tetapi dia terus menyerang paru-paru dan terus membawa kepada kematian. Dan wasilah dia bukan lagi melalui kluster, melalui sentuhan, tapi melalui airborne ataupun sporadik melalui udara. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam ini meletakkan antara kepentingan di gariskan syariat ini, ranking yang kedua selepas menjaga agama, sebab agama sebagai penyusun hidup manusia supaya sejahtera, panduan. Terus hifzu an-nafs, menjaga nyawa. Maka apakah lagi yang lebih penting daripada menjaga nyawa? Selepas kita taat kepada Allah dan Rasul, maka ber-PKP kita ini sebenarnya Allah nak bagi untuk peringatan buta-buta 4 pahala. 4 pahala buta-buta kepada kita sempena PKP ini, iaitu yang pertama, pahala mengikuti sunnah kuarantin. Rupanya menghadiri ataupun berkuarantin di rumah ini dan tidak keluar, melainkan ada sebab yang sangat penting ini, rupanya dapat pahala. Sebab kita tahu sunnah kuarantin ini ada berlaku di zaman Nabi, di zaman sahabat, hadis-hadis yang sahih yang kuat. Zaman Nabi, bagaimana sahabat Nabi yang nak berbai'ah dengan Nabi ditahan supaya tidak berbai'ah dan datang kerana dalam grup dia daripada Taif itu ada yang terkena kusta, penyakit wabak yang mudah berjangkit. Nabi terima bai'ahnya daripada luar, mengambil konsep kuarantin. Dan juga di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim, satu wabak yang besar, ta'un amwas. Ta'un ni penyakit wabak yang merebak, menyebabkan tidak Nabi meninggalkan pesan supaya tidak masuk kepada negara yang terkena wabak. Ada yang terkena wabak tidak keluar daripada negara tersebut, maknanya ada sunnah kuarantin. Maka oleh sebab itu, kita yang mengikut kuarantin ini ataupun PKP ini, tuan-tuan, menjadi satu sunnah yang kalau kita mengikutinya mendapat pahala. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat pahala taat ulil amri. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Dan mengikut kaedah fiqah yang diambil daripada hadis, daripada Quran, ra'yul imam manutun bil maslahah. Iaitu pandangan imam, pemerintahan negara, mengambil tempat kemaslahatan, menjaga kebaikan dan kepentingan awam, bukan kepentingan peribadi. Maka arahan pemimpin ini pula tak ada bersifat maksiat, tak ada bersifat dosa. Maka ketika itu kita taat ulil amri untuk ber-PKP ini, maka kita dapat pahala taat ulil amri. Yang ketiga, tuan-tuan, kita dapat pahala syahid. Hadis yang popular para penceramah kerap ulang semenjak kita PKP 1.0 lagi, bahawa hadis Bukhari yang Aisyah bertanya kepada Nabi SAW mengenai wabak, dan Nabi menjawab, wabak ini apabila terkena orang mukmin, dia adalah rahmat, dan jika seseorang itu bersabar kepada wabak yang ditimpa kepadanya dan beriktikad, beriman bahawa ini tidaklah yang dikenakan ini melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah kepada hambanya, dan ianya merupakan baik kepada hambanya, melainkan dia mendapat ka'ajris syahid, seperti pahala syahid. Tak payah pergi, tuan-tuan, Masjidil Aqsa, Gaza untuk mengangkat senjata, membunuh tuan-tuan Yahudi, menyerang Iron Dome. Tak payah, tuan-tuan. Duduk kat rumah dapat pahala syahid buta-buta, tuan-tuan. Tapi dengan syarat sabar dan beriman dengan ketentuan Allah ini, yang kita tahu pastinya ada hikmah yang baik
Yang baik yang kadang-kadang kita boleh baca, kadang-kadang kita lambat baca, kadang-kadang tak boleh faham. Tetapi tak pernah Allah tersilap dalam lukisan takdirnya kepada kita. Pahala syahid yang ketiga. Yang keempat adalah dapat pahala ibadah penuh bagi sesiapa yang tersekat daripada melakukannya. Kalaulah tidak ada wabak, tidak ada uzur syar'i yang dibenarkan, maka dia akan melakukan ibadah tersebut. Sebagai contoh, solat Jumaat. Selain daripada solat Jumaat, sembahyang berjemaah di Masjid Surau, sembahyang raya dan seumpama dengannya, yang biasa dibuat kebiasaan pada selain daripada wabak, tetapi dia tersekat. Kalaulah ditakdirkan tak ada wabak, dia memang kebiasaan dia akan sampai ke masjid, sampai ke surau, buat Jumaat, buat iktikaf dan sebagainya. Dia hanya buat kat rumah. Hadis yang sahih, dia mendapat seperti mana pahala orang yang pergi, yang penuh melakukannya. Masya Allah, 4 pahala buta-buta yang Allah nak berikan kepada kita yang mengikut PKP 3.0 ini, tuan-tuan. Jadi pada malam ini saya nak bawa perbincangan serba sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan setelah mana mukadimah tadi, mengenai reality versus ilusi. Bukan Malaysia versus Thailand. Tu dah tahu dah 1-0, alhamdulillah. Setelah mana kalah dengan UAE 4-0. Begitu juga dengan Vietnam 2-1. Tetapi kali ini reality versus ilusi. Alhamdulillah, yang kita nak bicarakan ialah mengenai sebuah reality yang lawan kepada reality adalah ilusi, palsu, fake, bukan sebuah reality. Baik, sebelum tu saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin nak menambahkan pahala, sila tagkan live pada malam ini kepada kenalan-kenalan, kawan-kawan, grup Facebook, grup WhatsApp. Kemudian tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan untuk kita sama-sama apa yang disebut sebagai panjangkan, sharekan juga kepada grup-grup FB kawan-kawan, FB kenalan-kenalan, grup-grup WhatsApp, sampaikan link ini, share. Sebab Nabi menyebut kata, adal alal khair kafa'il. Penunjuk kepada kebaikan seperti pembuat kebaikan. Alhamdulillah. Dia tak ceramah, dia tak berkongsi ilmu, tapi tuan-tuan, dia sendiri yang apa? Yang panjangkan, dia dapat seperti mana pahala dia berceramah, dia menyampaikan ilmu dan seumpama dengannya. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Reality versus ilusi ini saya mulakan dengan sebenarnya satu tajuk diambil daripada chapter kecil di dalam buku almarhum Abu Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama India yang termasyhur dan tersohor terkenal. Ya, dalam bukunya Ilal Islam min Jadid, Islam dari kaca mata yang baru. Dia menceritakan dalam chapter kecil ini baina surah wal hakikah, di antara reality versus ilusi. Dia pun membawa satu cerita. Cerita yang menarik sangat untuk kita kongsi, iaitu di sebuah negara, tak bagikan nama negara tersebut, ada seorang pemimpin yang disegani, disayangi oleh kawan, oleh rakyatnya, oleh kawan dan lawan bahkan. Ya, rakyatnya sangat menyanjungi pemimpin tersebut. Maka ditakdirkan pemimpin yang disayangi rakyatnya tadi meninggal dunia, mati. Bila mati, tuan-tuan, disebabkan rakyatnya sangat sayangkan akan pemimpinnya, ketika itu dibuatkan satu tugu yang sangat besar, gambar pemimpin mereka, patung yang besar, narka punya. Macam patung Batu Kip tu lah lebih kurang. Ya, tapi gambar pemimpin negara mereka yang disayangi, yang direspek, yang ditabik spring, yang dirindui. Ya, siap ada name tag lagi. Tersergam indah. Dan ramailah melihat kenangan wajah pemimpinnya dalam bentuk patung yang sentiasa dikunjung, ditenung, dilihat sehari-hari. Maka tengah ramailah orang melihat patung pemimpin negara ini, tiba-tiba datanglah beberapa ekor burung ciak. Burung ciak ni datang pula, dia dekat dengan kepala pemimpin ni.
Kemudian dia qada hajat, tuan-tuan. Dia berak. Berak pula, tahi tu jatuh sepelek di tempat yang paling mulia pada struktur badan, iaitu kat kepala. Tempat kepala pula yang paling sensitif sekali dengan bau tahi, iaitu dekat dengan hidung. Maknanya, tahi burung tu ceplek, melekat baik punya kat hidung, tuan-tuan. Maka patung tu disebabkan patung tak ada pula dia nak mengelak. Dia tolak pula, wop, 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 Gangnam Style. Tak adalah begitu, ya dah. Sebab dia sebuah patung, maka dia membiarkan sahaja burung yang sangat kecil itu merembeskan benda yang paling kotor kat dalam perut dan badan dia tanpa dia boleh berbuat apa-apa. Maka rakyat yang menyaksikan show itu rasa macam, oh lama. Kan? Pemimpin mereka dalam bentuk patung tu dikotorkan dengan najis burung yang begitu dahsyat di muka pula tu yang disaksikan oleh ramai. Maka oleh sebab itu, Abu Hasan Ali An-Nadawi pun menyimpulkan kisah tadi. Inilah contoh. Dia kata di antara realiti melawan ilusi. Realiti versus ilusi. Apakah yang real kat dalam cerita tadi? Yang real. Patung ke burung? 3 saat dia sekarang. Yang real pastilah burung. Walaupun burung itu adalah kecil, kan? Tapi dia adalah sebuah realiti. Memang betul punya burung. Maka walaupun dia kecil, tetapi dia real, dia adalah sesuatu kebenaran. Sesuatu yang begitulah realitinya. Macam-macam dia boleh buat. Tetapi lawan pula ilusi kat dalam cerita tadi. Ilusi kat dalam cerita tadi, patung ke burung, mestilah patung pemimpin negara tadi kan. Walaupun dia pemimpin negara punya patung, tapi dia hanyalah sebuah patung. Patung ni umpama ilusi lah. Taruhlah muka siapa pun, tapi dia tetap patung. Sebuah yang tidak bernyawa. Maka oleh sebab itu, realiti sentiasa mengalahkan ilusi. Ya, realiti sentiasa, formula dia realiti sentiasa mengalahkan ilusi. Maka bila dah begitu keadaannya, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, realiti sentiasa mengalahkan ilusi. Saya adjust sekejap. Okey, kejap. Okey. Bila realiti sentiasa mengalahkan ilusi, tuan-tuan, maka ketika itu bila formulanya begitu, kita terjemahkan. Abu Hasan Ali An-Nadawi kata diterjemahkan kepada Yahudi sekarang yang berada dekat Palestin. Walaupun kita dengar kebelakangan ini mereka nak buat perarakan di Masjidil Aqsa yang dibantah secara besar-besaran kerana mereka nak Yahudi laknatullahi alaihim ni nak mengibarkan bendera Israel, nak memasuki Masjidil Aqsa secara beramai-ramai. Ya, maka ketika itu Yahudi ini sifat dia kat dalam Al-Quran dan hadis dirakamkan apa sifat dia? Kuat berdusta, berbohong, jahat, membunuh nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang yang soleh. Kan, kaki pelipat, Allah murka, suka menganggap orang lain ni hina, boleh berurusan riba dengan orang lain tetapi tidak boleh dengan bangsa sesama sendiri. Bajet bagus, degil, begik. 1001 lah perangai Yahudi yang disebut oleh Al-Quran dan hadis. Bermakna sekarang Yahudi yang berada kat Palestin sekarang ini, Yahudi yang realiti ke ilusi? Ya, yang realiti, yang real. Memang the genuine Yahudi. Lawan pula adalah orang Islam. Orang Islam ini apabila kita lihat kepada sifat dia kat dalam Al-Quran dan hadis. Apa sifat dia? Jujur, amanah, kuat sembahyang, menunaikan tanggungjawab, taat kepada ibu bapa, cintakan kematian, seperti mana musuh cintakan kehidupan, kan? Sukakan syahid, bercakap benar, tak suka fake news. Banyak lagi, 1001 lagi kalau nak senarai ciri orang-orang Islam kat dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi realiti umat Islam sekarang adakah seperti mana yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis tersebut? Sama tak? Allahu Akbar. Bila kita tengok realiti umat Islam, kaki menormalisasi dengan Israel, negara-negara Arab, semua sayang ke Israel, nak menormalkan hubungan dengan Israel.
Juara rogol, juara rempit, juara rasuah, juara dadah, juara kaki belit, juara pengkhianat, juara tak pergi solat, juara bergaduh, juara Allahu Akbar. Quran dan hadis kata ciri umat Islam begini, tapi realitinya dah berlainan. Maknanya umat Islam sekarang ni realiti ke ilusi? Ilusi. Ilusi, tuan-tuan. Maka oleh sebab itu Yahudi realiti lawan Muslim ilusi. Bila dia bertembung dua ini, siapa yang menang agak-agak? Yahudi realiti ke Muslim ilusi? Pastinya lah tuan-tuan, Yahudi realiti. Walaupun dia adalah makhluk yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, jahat, tetapi dia adalah sebuah realiti. Hukum alam, sunnatullah. Ya, tidak meletakkan realiti macam mana pun sentiasa mengalahkan ilusi. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berusaha. Pada malam ni kita nak cerita satu dua benda. Apakah usaha-usaha kita untuk menjadi Muslim reality? Muslim reality mengikut apa yang Quran dan hadis cakap, real, betul-betul real. Ketika itu bila umat Islam dah menjadi reality, lawan pula Yahudi reality, sama-sama reality ni, bertembung sekali lagi. Masa tu tak tentu lagi Yahudi boleh menang. Bahkan dalam hadis Nabi menyebut, hadis yang popular, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selain daripadanya, iaitu namanya hadis Hajar wa Syajar, hadis batu dan pokok, hadis popular ni. Yang ketika itu Yahudi lari belakang pokok dengan batu. Batu pun boleh berbicara dan bercakap. Ya Muslim, ta'al wara'i Yahudi faqtulhu. Wahai orang Muslim, mari sini. Belakang aku ada Yahudi menyogok. Bunuh dia, mari sini, bunuh dia. Masa tu Yahudi lari tak cukup tanah. Lari menyogok kat mana pun, semua berbicara. Pokok berbicara, batu berbicara. Illa gharqat, melainkan pokok gharqat yang giat ditanam di negara Israel sekarang ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bicarakan sekarang ini bukan sekadar isu Palestin. Sebenarnya daripada hadis tadi, kita dah tahu dah apakah ubat ataupun bilakah Palestin akan dibebaskan. Bila dia akan dibebaskan, cluenya daripada hadis itu sendiri. Saya tahu tarikhnya dan bila akan berlaku. Ulama macam peramal pula, ya tak? Macam peramal pula dan confirm dah tahu pula. Macam kau tim dengan Israel pula. Ya tak? Sebenarnya bila kita ta'amul, kita perhati betul, kita tadabbur hadis tersebut, jawapan yang telah ada. Iaitu daripada hadis itu sendiri yang pokok dan batu sendiri bercakap, ya Muslim, wahai orang Muslim. Ketika itu dia tak sebut, ya Palestini, ya Malizi, ya Indonesia, ya Iraqi, ya Suri. Tak ada. Dia tak cakap, wahai orang Palestin, wahai orang Indonesia, wahai orang Malaysia, wahai orang Iraq, wahai orang Suria, mari sini. Yahudi ada belakang aku menyogok, bunuh dia. Sebab isu ini bukan isu orang Palestin semata-mata. Isu merobek Masjidil Aqsa bukan isu orang Palestin. Bukan isu orang Syria semata. Bukan isu orang Malaysia. Tapi dia isu umat Islam seluruhnya. Selagi mana umat Islam tidak merasakan ini adalah isu umat Islam sedunia, maka ketika itu lambat lagi Israel ataupun Palestin akan dimerdekakan. Kita tengok sahaja negara Arab sendiri, tuan-tuan yang rahmati Allah. Bagaimana teruknya mereka daripada pemimpin mereka yang kautim menjual negara, membuat khianat, sanggup jatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah, kononnya bukan bangsa Arab, dicucuk oleh Yahudi, sehingga jatuhnya kerajaan dan dijanjikan untuk membahagi-bahagikan dengan penjajah, dengan melalui perjanjian Balfour, dan begitu juga dengan perjanjian-perjanjian yang lain untuk membahagi-bahagikan tanah Arab ni kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dan akhirnya mereka ini diberikan kekayaan, diberikan dunia, diberikan negara. Tetapi yang penting Israel boleh terbina dekat negara Palestin.
Negara Arab sendiri kata-kata tuan-tuan menormalisasikan negara mereka dengan hubungan mereka dengan Israel. Melainkan Qatar yang agak keras sedikit. Ya tuan-tuan, oleh sebab itu kita tengok rakyat pun seolah-olahnya tidak boleh berbuat apa-apa dan lemah untuk berbuat apa-apa. Mereka lalai dengan dunia dan redha dengan pemimpin mereka. Maka ketika itu, selagi itulah umat Islam tidak boleh bersatu dalam menghalau Yahudi ini. Sedangkan bilangan mereka yang sangat sikit, berapa juta sangatlah. Kalaulah buka sempadan keliling daripada negara Israel, Palestin ini, keliling buka sempadan, Syria buka sempadan, Jordan buka sempadan, Mesir buka sempadan, ya, Lebanon buka sempadan, Iraq keluar, tuan-tuan. Tak payah ambil senjata, ludah rakyat dia seorang sekali, tenggelam Yahudi yang sikit, tak berapa jemput sangat kat Palestin. Tapi apa yang mereka boleh buat? Apa yang mereka boleh buat? Maka ketika itu, tuan-tuan, seolah-olah Palestin hanya kekal isu Palestin. Dia masih lagi tidak menjadi isu umat Islam sedunia. Walaupun Alhamdulillah, kita dah melihat serba sedikit kebangkitan yang luar biasa, khususnya pada bulan Ramadan baru ini, bila ada Israel yang membuat serangan kepada umat Islam di Masjidil Aqsa, ada kebangkitan. Alhamdulillah, umat Islam yang semakin dahsyat. Di Malaysia sendiri, Aid for Palestine mengumpulkan dalam tempoh kurang sebulan, tuan-tuan, berbelas-belas juta. Tuan-tuan, untuk bantuan di bawahnya, Aid for Palestine ada ratusan NGO yang turut menjayakan Sekretariat Aid for Palestine ini. Alhamdulillah, bahkan seluruh dunia, UK sendiri, Amerika sendiri, Australia berdemonstrasi, bahkan Kristian optik, begitu juga Yahudi-Yahudi yang tidak sejajar sekendiri dengan Benjamin Netanyahu. Dan ini baru tukar Perdana Menteri pula, sebab selama ini dah 2 tahun tak wujud kerajaan, sentiasa bertukar, tak stabil. Inilah baru lebih sikit kerusi pembangkang 60, pemerintah 62 berbanding 60. Sangat tidak stabil kerajaan mereka, tak bersatu padu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangkakan bahawa mereka ini bersatu, sedangkan sebenarnya hakikatnya mereka adalah berpecah belah. Ada kebangkitan dan riak-riak yang bagus di seluruh dunia, tapi ia tidak cukup. Itu sebab kita dah masuk 70 tahun lebih, masih lagi tidak dapat menghalau Yahudi laknatullahi alaihim ajma'in itu. Tak ada ada usaha tapi tak berapa cukup. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat bagaimana Khalid Mish'al, antara pemimpin Hamas yang tinggi, pernah ditanya kepada dia, apa yang kami nak bantu lagi supaya orang-orang Palestin, orang Gaza terbela dan sebagainya. Dia tidak meminta yang genuine. Dia kata bantuan boleh terus, doa teruskan doa, bantuan bukan kami tak nak perlu juga. Tapi itu bukan sebenar-benar bantuan yang menyelesaikan masalah kami. Bahkan kami boleh menghadapi Israel, kami boleh mati syahid, ada masalah. Tapi penyelesaian sebenar, dia kata, kamu bangkitkan di negara tempat kamu duduk masing-masing, supaya rakyat cintakan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Was bila rakyat kamu semua telah mengenali Allah dan Rasul dan mencintainya lebih daripada segala-galanya, automatik ketika itu mereka semua akan bangkit, mereka semua akan bangun, dan satu negara akan menolak segala kebatilan. Pemerintah-pemerintah yang tidak mahukan akan Islam, tidak mahukan akan Allah dan Rasulnya, ketika itu negara ini bangkit, negara ini bangkit, negara ini bangkit. Bersatu negara-negara ini, akhirnya umat-umat Islam ini kembali bersatu dan kuat. Dan ketika itu, kamu akan saksikan Israel lari tak cukup tanah. Kemenangan kita ketika itu hampir untuk penyatuan umat manusia supaya kembali berdaulat. Seperti mana Islam telah jatuh pada 1924, kita akan mengembalikan balik ketuanan dan kedaulatan Islam ketika itu, di bawah kerajaan Islam yang besar seluruh dunia. Masya Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tepuk dada tanya iman. Jangan tanya selera. Bila tanya selera, selera akan jawab, nasi Arab. Kan? Tapi kalau tanya iman, kita mula bermuhasabah diri. Allah, masa PKP ni sendiri, adakah aku ni dekat dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki? Kan? Bagaimana solat jemaahku dengan anak-anak di rumah? Bagaimana buku-buku yang aku baca, adakah untuk mendekatkan dengan Allah dan Rasul, dengan perjuangan Islam
dekat dengan memartabatkan dan meletakkan Islam pada tempat yang tinggi? Adakah aku hanya gilakan hiburan, keseronokan? Kan, hanya fikir pagi dan petang, perut bawah perut, perut bawah perut, perut bawah perut. Zikirnya jauh, Qurannya tak baca. Dunia, dunia dan dunia. Tak ada rasa empati untuk menyumbang kepada rakyat sekeliling supaya faham Islam, cinta Islam, bantu orang miskin dan susah. Kurang, yang lebih kita nak membantu diri kita, menyenangkan diri kita, isteri kita, anak kita. Tak lebih daripada itu. Maka oleh sebab itu, mungkin kita masih jauh lagi. Bahkan ketika mana kita dikejutkan masa PKP 1.0, saya tak rujuk statistik PKP 3.0. Sebab 1.0 ketika itu agak meluas PKP seluruh dunia, lockdown. Maka kerajaan Malaysia yang membekalkan satu data gig percuma ketika itu kepada seluruh rakyat Malaysia yang berdaftar dengan telefon ataupun telco, dapat 1 gig satu hari percuma. Malaysia ketika itu menduduki top 5 ranking dunia melayari pornografi ketika itu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita melihat bagaimana majoriti rakyat dekat media sosial sekarang ini. Adakah dia menjadi Muslim yang realiti? Dengan bahasa fitnah, fake news yang mudah disebarkan, berita-berita palsu, berita-berita fitnah, kan? Kemudian berkutuk, batu api, guna bahasa kasar, kan? Menormalisasikan sokongan kepada orang yang menyokong Yahudi dan Israel. Allahu Akbar. Rasa lama lagi dan masih kita tidur lagi untuk menjadi sebuah realiti. Maka ketika itu bangkit, bangun. Bangun untuk sama-sama kita kembali kepada Islam, kembali kepada realiti, supaya kita mendapat satu kemenangan yang abadi, kemenangan yang indah ketika itu bila digambarkan Islam berada di persadanya. Jangan takut, Islam akan ada di persadanya. Imam Mahdi akan muncul, Nabi Isa akan keluar. Itu bukan soalannya, itu confirm akan keluar. Tapi Allah sentiasa tanya, di manakah usaha kamu dalam proses Islam berada pada kemuncaknya? Adakah berusaha untuk meningkatkan Islam bersama dengan puak-puak dan kumpulan-kumpulan yang benar, kumpulan-kumpulan yang melayakkan dia bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa, ataupun sebaliknya? Kita pergilah kepada isu yang lebih spesifik sikit, tuan-tuan. Lebih spesifik sikit, tuan-tuan. Sebahagian daripada apa yang disebut menjadikan realiti, bukan lagi ilusi. Kita pergi kepada isu vaksin ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, daripada isu vaksin ini, kita boleh melihat bahawa ada kalanya umat Islam tidak menjejak kepada realiti. Dia sentiasa berilusi. Maka ketika itu kita tidak kuat bergaduh, berkhilaf yang sangat teruk dalam isu vaksin ini, tuan-tuan. Sedangkan, tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahawa Islam ini tidak menolak sains. Bahkan sains ni nama lama dia adalah hukum alam. Hukum alam. Hukum alam ataupun nama lain dia sunnatullah. Kemudian nama yang baru dia sains. Sains. Sunnatullah, hukum alam. Hukum alam ni pegang api, panas, tak minum, haus, makan lebih, mudarat. Kan, angin, awan mendung, tanda hujan. Ini sunnatullah, hukum dia, proses dia. Sunnatullah ni, hukum alam ini, sains ini, siapa yang letakkan begitu rupa kepada dunia ini, sistem dia berfungsi begitu? Siapa yang letakkan hukum begitu, sains ni? Yang meletakkannya Allah. Bukan Ustaz Dr. Zamri Mantop. Bukan tuan-tuan, bukan doktor. Doktor mempelajari dan mengesahkan sahaja bahawa sains, hukum alam, sunnatullah, begitu keadaan rupanya. Maka sebenarnya sains, sunnatullah, hukum alam ini adalah hukum Tuhan juga. Tetapi seolah-olah kita ini terpisah. Disekulakan pemerintahannya pada dua wajah. Pemikirannya pada dua wajah. Dua-dua sekula. Yang pertama, sains yang tidak mempercayai iman dan Tuhan yang tidak digabungkan. Itu kadang-kadang biasa kita tengok berlaku pada Barat. Tetapi wajah yang kedua sama juga. Dia kuat berzikir, pakai kopiah, kan belajar tinggi, kan belajar kat pondok sebagai contoh, belajar tinggi.
kan, faham Islam, pergi sembahyang berjemaah, tapi tolak sains, tolak hukum alam, hukum Allah sebenarnya sains ini. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan dapati sunnatullah pada alam ini, pada dunia ini akan berubah. Akan berubah sama sekali. Ini masalahnya sekular pada wajah yang kedua. Dia faham Islam, berselawat, sembahyang, bengkak dahi, tapi tolak sains, tak percaya sains. Sedangkan sains itu adalah hukum Allah juga pada alam ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak mengharapkan sains itu jadi magic macam Nabi Ibrahim, tiba-tiba api tak membakar. Kita bukan Nabi. Dan perkara-perkara janggal ini dalam hukum Islam disebut an-nadir la yuqas. Benda yang pelik tidak boleh dijadikan kayu ukur awam. Ya, itu terpencil, kes-kes terpencil tak boleh jadikan kayu ukur dalam syariat. Dia kena jadikan sekayu ukur ni general. Generalnya secara hukumnya sunnatullah, hukum alam tidak berubah. Sama sekali sains itu hukum Tuhan. Maka oleh sebab itu kita kena rujuk kepada sains dalam perkara COVID-19 ini. COVID-19 ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Kalau kita belajar sains, memang orang kata virus tidak ada ubat tuan-tuan. Virus dah boleh diubati dengan vaksin. Ya, saya bukan menolak apa yang disebut sebagai madu, habatus sauda, ivermectin. Bahkan Profesor Dr. Mustafa Ali, seorang profesor kat Universiti Malaya dalam bidang vaksin apa semua ni, dia pun menganjurkan ivermectin ni sebagai rawatan kendiri. Kendiri. Dia bukan orang kata mengatakan menyelesaikan masalah COVID-19 ini yang mewujudkan herd immunity ataupun immunity kelompok. Dia macam usaha sendiri untuk menguatkan secara umum antibody. Begitu. Maknanya kita boleh panggil mungkin madu ke, ivermectin ke, habatus sauda ke, daun semambu ke, entah apa, macam-macam tu. Saya pun kena makan juga. Makan tak ada masalah. Tapi dia secara umum, awam pula. Secara general sahaja untuk menguatkan imunisasi badan. Bila kuat, batuk mungkin tak kena, sesama tak kena, kan penyakit pun boleh baik, tapi dia bukan ubat yang khusus. Ubat yang khusus ni kena spesifik. Penyakit tersebut diubat dengan ubat yang tentu baru namanya ubat. Itu usaha untuk menguatkan secara kendiri, bukan penyelesaian yang total untuk menguatkan imunisasi badan. Tetapi secara khusus kita kena buat. Secara khusus only, setakat ini hanya satu-satunya sahaja yang disebut sebagai vaksin. Setakat ini satu-satunya sahaja secara saintifik hukum Tuhan yang mengatakan adalah melalui vaksin. Maka oleh sebab itu vaksin kita tahu proses dia, iaitu kuman COVID-19 yang dilemahkan. Ada yang guna teknologi baru, kalau tak lemahkan mRNA, kan, spike protein dan macam-macam lah. Tapi konsepnya suntikkan sebahagian virus yang telah dilemahkan itu kat dalam badan, supaya ketika itu badan kita ni Allah ciptakan special. Oh, dia kenal virus ni. Bila kenal, dia pandai keluarkan senjata apa yang sesuai untuk lawan virus dan benda asing yang telah dimasukkan kat dalam badan kita ni. Maka dia bentuk imuniti badan yang khusus untuk kenal virus yang khusus. Maka barulah ketika itu bila COVID menyerang kita, dia boleh lawan. Bahkan doktor berani mengesahkan tolak ajal. Doktor berani mengesahkan tolak ajal, kematian kalau dah suntik vaksin 0%. Bahkan dia akan meletakkan kalau terkena pun dia tidak akan pergi kepada stage 3, 4, 5. Yang dikenali sebagai stage 2, 3, 4, 5 ni stage yang boleh membawa kalau pulih pun long COVID, tuan-tuan. Long COVID ni derita, tuan-tuan. Pening berpanjangan, tak hilang-hilang, mata kadang-kadang kabur, kan? Kemudian kadang-kadang boleh tangkap buah pinggang dan menyebabkan rosak buah pinggang. Ya Allahu Akbar. Kemudian Allah macam-macam lah, tuan-tuan.
Long COVID ni ramai dah menderita. Banyak dah video orang Malaysia pun keluar. Kawan dia kata, "Oi, macam mana bro lepas kau dah kena COVID?" Dia, "Aku sedih lah. Aku dah tak boleh berlari macam dulu. Berjalan sikit pun dah penat dah, Habib." Menangis-nangis, tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, inilah tujuannya kalau dah kena pun kita kuatkan imun badan secara umum. Itu usaha tapi bukan ubat yang khusus. Dan yang belum kena, kena tolong vaksin COVID-19 ini, tuan-tuan, supaya mencegah dan supaya tak kena mati ataupun tak kena teruk, dan mencegah untuk akhirnya yang lebih penting juga, kita nak putuskan rangkaian ataupun chain apa disebut, rantaian COVID-19. Sebab bila rantaian ni tak putus, macam saya sebut kat mukadimah tadi, dia membentuk varian baru, tuan-tuan. Varian baru yang lebih ganas, macam varian Afrika, varian India, yang kadang-kadang swab test pun tak boleh detect. Dia terus serang paru-paru, mati dalam waktu yang pendek. Dah banyak melalui airborne, melalui sporadik, melalui udara. Ini, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab varian, sebab tidak diputuskan. Kita nak putuskan dengan cara vaksin dan nak membentuk herd immunity. Sebab yang mudarat, apatah lagi yang lebih mudarat, lebih besar daripada kematian, tuan-tuan. Islam pentingkan nyawa ni. Nombor 2 lepas Allah dan Rasul ni, nyawa. Apa lagi yang lebih besar daripada kematian? Kematian, mati sana sini, long COVID lagi. Tuan-tuan, oleh sebab itu, tuan-tuan, mudarat yang paling besar ini, maka kita kena tolak dengan membentuk herd immunity. Immunity berkelompok. Jadi kalau misalnya setakat ni ada habatus sauda ke, ada madu ke, bukan saya perli ni. Saya secara spesifik ataupun secara peribadi, kalau ada kajian yang boleh membentuk herd immunity, boleh lawan khusus secara spesifik COVID-19, saya lebih sokong untuk habatus sauda ke madu ni untuk dijadikan ubat, untuk dijadikan vaksin. Tapi setakat ni tak ada kajian. Itu sebab doktor, profesor tu berkata adalah rawatan kendiri. Kendiri je, dia tak boleh buat herd immunity. Imuniti kelompok. Imuniti kelompok ni lah, tuan-tuan. Kalau saya je bervaksin, orang sana je bervaksin, tapi ramai tak nak sambut. Ketika itu sampai bila kita nak begini, tuan-tuan? Terus hari-hari dengan kematian. Terus lepas PKP, PKPB, PKPD, P lah. Kan? Ekonomi merudum, rakyat makin lapar. Ini mudarat lebih besar. Tak boleh pergi haji, tak boleh pergi umrah. Sektor pelancongan teruk. Saya pun buat umrah juga, tuan-tuan, haji, agensi travel. Tak boleh nak jalankan, merudum. Kan, sekolah pun tak menentu, ilmu pun tak, sembahyang Jumaat pun tak pergi, soft jarak. Ini mudarat yang lebih besar, tuan-tuan. Apa lagi? Kita sentiasa membuka, kalau boleh, ada yang boleh membentukkan dan menyelesaikan benda ini. Buat kajian, teruskan. Itu sebab kita berani kata sudut sains hukum Allah, sunnatullahnya hanya vaksin ini yang membentuk herd immunity. Walaupun dah 2 dos, tapi kalau tak bentuk herd immunity, tuan-tuan, yang biasanya akan 70%, 60 hingga 70%. Kerajaan Malaysia target kalau boleh sampai 80% herd immunity, barulah kita boleh buka topeng, tak ada PKP. Negara luar, tuan-tuan, dah pergi stadium dah, tuan-tuan, dah buka topeng dah. UK yang banyak kematian antara yang tinggi kat dunia, pada 31 Mei hari itu mereka hampir mencapai herd immunity, akhirnya kosong kematian, tuan-tuan, pada 31 Mei, hujung bulan Mei baru. Tuan-tuan, bukti apakah lagi yang kita nak? Ada orang kata, tuan-tuan, bahan dia pula, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ulama sedunia ini kalau dia bagi fatwa berhimpun pasal puasa, zakat, haji, dia boleh terus saja bagi fatwa, tak ada masalah. Tapi bila tentang benda sains yang baru ni, dia kena duduk dengan pakar vaksin, doktor, pakar saintis, untuk duduk bersama. Seluruh dunia ni duduk bersama, bukan sahaja duduk fikir, diterangkan, dibriefingkan kepada ulama-ulama yang muktabar, dikawinkan pula dengan dalil-dalil. Maka seluruh umat kat dunia ini, kat seluruh negara, Malaysia, Indonesia, Brunei, UK,
Al-Azhar, apa semua bersepakat tuan-tuan tentang menggalakkan vaksin ini, penjarakan soft, duduk kat rumah, kuarantin. Memang pernah ada dalam sejarah pun banyak kali masjid ditutup, Mekah tak beroperasi kerana wabak. Maka dibuat tentang begitu. Dan Nabi sebutlah tajtami'u ummati ala dhalal. Tidak akan berhimpun umatku dalam kesesatan. Mana mustahil mereka semua ulama ni berhimpun sepakat hampir sedunia keputusan sama je. Takkanlah mereka berhimpun dalam perkara kejahatan dan kononnya menyokong Israel konspirasi. Tak. Mereka tak ada pula kau tim siap-siap. Oh, okey Al-Azhar Malaysia pastikan keputusan kita sama tau Okey kau tim Tak ada kau tim. Mereka buat sendiri. Tengok bila bercinta dah bincang, bercantum pula, cuba tanya pula perkhabaran tentang negara masing-masing, keputusannya sama. Maka oleh sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ada orang kata pula, nanti orang kata ada side effect. Tuan-tuan, side effect lepas inject tu biasalah tuan-tuan. Doktor kata bagus side effect ni. Sebab kalau tak ada side effect menunjukkan, ialah benda asing yang masuk ke dalam badan kita, biasanya mesti ada side effect. Rasa demam, mengantuk, kan, sakit-sakit sikit ruam. Itu tanda antibody kita, sistem badan kita ini, sistem, okey, naikkan Okay, sistem badan kita ini semakin, sistem badan kita ini aktif. Itu sebab dia bereaksi dengan benda asing, benda baru. Maka ketika itu bila dia aktif, itu yang ada side effect tu tuan-tuan. Maknanya antibody kita berfungsi dengan baik. Tapi kalau cucuk-cucuk tak ada kesan apa-apa side effect, tak demam ke apa ke, itu maknanya antibody kita tak berapa bagus. Itu sebab kadang-kadang bayi pun kita dah tengok selain daripada vaksin COVID-19 ni, polio, BCG lah, cacar lah, campak lah. Siap pesan lagi, baby ni lepas cucuk nanti demam ya. Sebab antibody dia tu sihat, berfungsi dengan baik. Ada pun kadang-kadang kes-kes yang kita dengar pelik tu, sebagai contoh pembekuan darah. Itu adalah 1 juta ada 4 kes. Itu pun bukan kerana vaksin, tetapi kerana tubuh badan seseorang itu yang imuniti badan dia dah sangat drop dan susah. Bengkak kaki, kan, mata dah jadi macam buta. Macam itulah tuan-tuan. Itu sangat terpencil, bukan kerana vaksin tapi kerana ni. Maka kalaulah itu pun mudarat, dipanggil mudarat kecil. Orang kata berbanding mudarat jamaah yang besar seluruh dunia, pandemik, kematian, wabak. Masya Allah. Maka tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab Nabi sendiri tuan-tuan. Nabi sendiri ni, kan, walaupun ramai yang kadang-kadang menyalah tafsirkan makanan sunnah ini. Sebab kadang-kadang kita nak sebutkan makanan sunnah, Arab tak sebut makanan sunnah, orang Malaysia kadang-kadang sebut makanan sunnah. Contohnya habatus sauda. Tapi perbahasan ulama, ilmu-ilmu Islam, perbahasan hadis itu sendiri tidak mereka khadam dengan baik. Contohnya disebut habatus sauda syifa'un min kulli da. Habatus sauda adalah syifa daripada setiap penyakit. Illasam, melainkan mati. Sebenarnya ulama sendiri belum masuk saintis lagi. Dia bahaskan sangat panjang tentang hadis tersebut. Antaranya disebut syifa, bukan dawa. Syifa ni kesembuhan umum. Bukan dawa. Kalau dawa ni ubat khusus. Tapi syifa umum, kesembuhan umum. Itu satu perbahasan. Itu sebab saya kata kalau makan tu menguatkan imuniti badan secara umum. Ya. Syifa'un min kulli, setiap penyakit. Setiap kat situ. Tidak bererti semua penyakit. Kalau macam tu tak payahlah beli ubat sakit perut, tak belilah ubat pening. Kita ubat pening pun pakai minyak cakap, sakit perut pun sakit tekon, berbeza-beza. Bukan semua penyakit AIDS ke apa ke semua taruh habatus sauda. Tak. Sebab itu sebab kulu dalam syariat sendiri pun, siapa yang belajar yang realiti betul-betul, dia akan bahaskan itu maknanya ada maksud lain. Contoh dalam surah Al-Kahfi kita baca setiap bulan, setiap hari. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja tu akan mengambil setiap kapal secara rampas. Maka kalau kita faham terjemahan biasanya, raja tu akan mengambil seluruh sampan, seluruh kapal secara rampas. Betul ke seluruh kapal? Tak. Rupanya
Seluruh kapal yang cantik, yang elok sahaja. Yang kena takik, yang rosak, yang reject, raja tak rampas. Cerita Nabi Musa dengan Khidir tu kat dalam surah Kahfi kan. So digunakan kullu juga, kullu. Maknanya setiap perkataan kullu dalam syarak, semua ada pengecualian-pengecualian secara pasti. Maknanya hamba tu saudat sesuai untuk dia. Ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi cakap sendiri dekat dalam buku Tibbun Nabawi, iaitu perubatan kenabian. Sesuai Habatus Sauda ni adalah pada penyakit-penyakit yang panas. Sesuai untuk dikenakan bagi Habatus Sauda. Ataupun ada juga dia katakan kontrakan dia dengan penyakit yang sejuk. Kalau orang tu demam sebagai contoh, ketika tu kita bagi Habatus Sauda segedar biji macam ni, segenggam, ambil lah kau. Makin panas dia, demam dia, dosnya tak betul, ubatnya pun tak betul. Maka ulama sendiri bahaskan pun, mengikut disiplin Islam pun dah tak betul lah tuan-tuan. Itu sebab Nabi sendiri bila sahabat-sahabat bertanya tentang perubatan, bukan isu akidah, bukan isu syariat, dia akan kata kau pergilah berjumpa kepada Al-Harithah bin Qiladah. Harithah bin Qiladah ni pakar perubatan, dia bukan Islam. Nabi kata rujuk dia. Walaupun dia bukan Islam, dia pakar sains dalam bidang tu. Nabi tak kata, jangan pergi kat dia ni, ambil Habatus Sauda. Tak. Ini makanan sunnah, jangan dengar kata dia. Nabi sendiri pun menerima rombongan-rombongan ketika mana hari sakitnya Nabi nak wafat dengan buat rombongan-rombongan tu bagi pertolongan kepada Aisyah, kata buatkan ubat ni, bancuh ubat ni. Aisyah lah yang tolong tumbuk, yang campurkan adunan. Maknanya Nabi Aisyah tak ada terima Habatus Sauda je sebagai contoh. Dia cuba buat ni, dia cuba ni sebab Aisyah ni antara pakar perubatan juga sebab dia banyak rombongan yang berjumpa dengan ni suruh buat ubat ni. Semua Aisyah tolong buatkan, bancuhkan, adunkan dan bagi pada Nabi. Nabi tak ada minta Habatus Sauda je. Itu sebab orang kata kesalahfahaman. Dan lawan orang kata bagi setiap penyakit tu kita dah bahaskan kullu min kulli da'in illa sam, melainkan mati. Sekarang ni kita ceritakan wabak ni wabak yang mati. Wabak yang mati bukan ubat dia itu. Kena ada ubat yang sesuai, vaksin yang kita bicarakan ini. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah saya sendiri petang tadi telah pergi vaksin, alhamdulillah dekat KL, Sinovac. Jadi saya tak ingat, kalau tak silap baru ni dibuat statistik tengok MySejahtera baru sekitar 53% sahaja yang mendaftar vaksin tuan-tuan. Masih jauh daripada apa yang kita targetkan 70% hingga 80% untuk kita bebas daripada herd immunity. Perdana Menteri kita pun kata nak mempercepatkan vaksin ini, memperbanyakkan pusat pemberian vaksin ini, PPV, dan dijangkakan hujung tahun 2021 ini dah membentuk herd immunity insya-Allah tuan-tuan. Jadi yang belum mendaftar, tahulah sains ini, hukum alam ini adalah hukum Tuhan yang jangan dilanggar juga tuan-tuan. Kalau dah terkena, makanlah ubat apa-apa yang boleh sekadar untuk secara umum menguatkan imunisasi badan. Moga-moga dia juga boleh melawan penyakit. Tapi tak cukup. Yang penting kita nak herd immunity, nak bebas daripada PKP ini. Itu yang sebenarnya. Dan di samping orang kata tak nak terkena pencegahan daripada boleh terkena COVID-19 mengakibatkan mati ataupun long COVID. Jadi tuan-tuan, saya rasa ini juga sebuah realiti supaya kita ni mengaji. Tengok perbahasan ulama mengenai perkara-perkara ini, yang ulama mufti bukan orang kata main-main letak bersidang. Sekarang ni lebih ramai nak jadi lebih pandai daripada mufti, lebih pandai daripada ahlinya. Jadinya tuan-tuan, ini juga sebahagian ilusi sebenarnya. Kononnya ini adalah permainan Yahudi. Tuan-tuan, kadang-kadang Yahudi ini Freemason lah semua. Dia propa je lebih. Kalau dia betul-betul power, perancangan dia sangat rapi, dah lama dah orang Gaza tu kena halau. Dah lama dah dia boleh takluk dunia ni dengan mudah. Dah lama dah orang Gaza tu dia halau, clear dah boleh takluk Palestin. Tapi kenapa dah 70 tahun lebih? Walaupun ketenteraan dia terbaik kat dunia, top 3 terbaik kat dunia, dibantu pula oleh Eropah, kenapa tak dapat halau lagi umat Islam? Mereka ni kadang-kadang propaganda lebih. Oh Ustaz, saya dah baca buku Freemason. Tebal ini, Illuminati. Saya dah tahu ini memang perancangan dia. Sibuk dengan perancangan dia. Kau perancangan kau apa?
Nak biarkan mati dengan vaksin ni, terus mati semua ramai-ramai. Perancangan kau apa? Tak ada lebih besar lah daripada Allah dengan Rasul. Kalau kita cinta dengan Allah dengan Rasul, realiti kita akan tahu sebenar-benar hakikat. Kita kena bantu ulil amri ini untuk keluar daripada kepompong kematian dengan mengambil vaksin dan dengan mendaftar dan akhirnya mengambil. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Itulah sebahagian realiti yang saya nak kongsikan. Dan secara realitinya sebelum penutup, saya nak nyatakan bahawa tak lama lagi kita pun dah nak masuk bulan-bulan Zulhijjah, adanya korban. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk korban, sama ada kambing Mekah di Malaysia secara online lah ya, di Chad, di Uganda, di Sudan, di Kemboja. Tuan-tuan, insya-Allah mantap PLT syarikat saya bersama dengan Du'afa Sejahtera. Du'afa Sejahtera, NGO saya, penasihat kepada NGO ini bekerjasama untuk merealisasikan perkara tersebut untuk kita sembelihkan cinta dunia kita. Supaya cintakan Allah dan Rasul dengan kita berakikah ataupun berkorban pada tahun ini. Ya, kalau sebagai contoh kambing Mekah dengan kami RM490 sahaja. Jauh meninggalkan harga kambing dekat Malaysia, dan kita tahu kambing kat Mekah ni sebagai contoh saja, tempat-tempat lain pun ada ya. Negara Afrika ada, Kemboja ada, Malaysia pun ada. Imam Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bukan sahaja sembahyang di Masjidil Haram mendapat 100,000 pahala, tetapi segala kebaikan, amal soleh semuanya turut digandakan 100 kali ganda. Termasuklah kalau kita berkorban kambing Mekah ini, kita akan dapat pahala 100,000 kali ganda, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang berminat, bolehlah tuan-tuan rujuk kepada page saya, Ustaz Zamri itu, ataupun telefon ke nombor WhatsApp ataupun telefon untuk minta link, nombor yang sebagainya di 019-2707-303. Saya ulang, 019-2707-303. Saudara Amin untuk menguruskan perkara-perkara ini. Dan boleh juga type projectsahamakhirat.com, www.projectsahamakhirat.com. Kat situ ada link-link dia, boleh klik untuk memudahkan. Dan kalau tuan-tuan rasa klik ada masalah dan sebagainya, boleh juga memasukkan dan telefon kepada nombor tadi, tapi memasukkan ke akaun CIMB Islamic atas nama Mantap PLT. Nombor dia 8602013315. Saya ulang, 8602013315. Saya rasa cukup sekadar itu saja. Terlebih masa dah pula. Saya cadang nak 45 minit. Tapi terilusi pula. Kan cerita pasal vaksin ni, maklumlah baru lepas kena vaksin kot petang tadi. Jadi bersemangat lain macam sikit. Jadi saya rasa moga-moga kita menjadi realiti, cintakan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, dan akhirnya kita akan menjadi umat yang maju, umat yang dapat menakluk dunia dan meletakkan Islam balik kepada tempat yang tinggi, sesuai dengan ketinggian Islam itu yang disebut ya'lu wala yu'la alaih. Assalamualaikum Ustaz Zamri, apa khabar? Kami dari Singapura, alhamdulillah. Ya, terima kasih semua yang menonton. Sekian dahulu, saya rasa apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah tu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Maaf terkasar bahasa, tersindir rasa, terperli kata, hanyalah daripada hamba Allah yang dhaif lagi hina ini. Tuan-tuan, seperti mana yang tertera tu ada tulis nombor akaun yang disebutkan, nombor PIC yang untuk korban tadi, akikah, dan website dan nombor akaun bank. Terima kasih audio kuliah yang sudi memanggil saya untuk berkongsi, berpartisipasi dengan tuan-tuan pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.